perkara yang kita ingin lakukan, ini antara dokumen yang perlu kita rujuk dan seterusnya dijadikan panduan kerana polisi ini menyatakan ketetapan ataupun prinsip kita terhadap melihat kepentingan pentaksiran dan penilaian akademik. Dan kemudian barulah selepas daripada polisi ini dikeluarkan dengan prosedur ataupun garis panduan untuk menyokong pada setiap statement-statement yang telah pun diberikan di dalam polisi ini. Jadi kalau kita recap semula kepada apa yang dimaksudkan sebagai penjajaran konstruktif itu, saya yakin tuan-tuan dan puan juga sedia maklum, ianya berkaitan dengan prinsip reka aktiviti pengajaran ataupun pembelajaran serta pentaksiran dan mengaitkannya secara langsung hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi secara fundamental ni saya yakin semua pensyarah UiTM sudah akan pasti biasa dengan terma ini. Okay, mungkin dalam bahasa Melayu ni kita panggil sebagai penjajaran konstruktif, dalam bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai constructive alignment. Dan merujuk atas perkara yang sama juga, tuan-tuan dan puan, kita juga melihat kepada tujuan ataupun mengapa pelan pentaksiran kursus itu perlu dilakukan, kerana kita ingin memastikan bahawa berlakunya persejajaran dengan matlamat program dengan objektif pendidikan ataupun hasil pembelajaran bagi bertujuan untuk merancang penilaian formatif ataupun summatif sejajar dengan hasil pembelajaran. Jadi sudah pasti tuan-tuan dan puan akan melaksanakan proses ini, dan ada juga beberapa langkah kawalan kualiti yang perlu diberi penekanan, antaranya untuk memastikan bahawa validity, reliability, consistency, fairness dan juga integrity itu berada dalam setiap bentuk penilaian yang diberikan oleh pensyarah kepada pelajar. Jadi di situ kalau kita lihat betapa pentingnya ada JSU, JSUP, JSP, yang mana yang ini juga turut mengambil kira kepada kesetaraan ataupun kualiti penilaian akademik. Mungkin tuan-tuan dan puan tertanya-tanya juga, kalau kita lihat ini adalah amalan ataupun praktis, mungkin juga tuan-tuan dan puan akan compare juga. Ada juga sebenarnya universiti-universiti ataupun institusi pengajian tinggi yang tidak menggunakan kaedah JSU ini. Ada. Mereka menggunakan mungkin kawalan-kawalan lain yang mungkin setara dan boleh dibuktikan validity, reliability, fairness dan juga consistency. Cuma tinggal dalam konteks kita yang mega universiti ini, oleh kerana kita mengamalkan proses PUPP yang saya yakin ini nanti akan dijelaskan oleh PM Dr. Suryani akan hal tersebut. Tetapi oleh kerana satu program itu bukan ditawarkan pada satu lokasi dan ianya ditawarkan di pelbagai lokasi, dan kemungkinan besar juga konsep PUPP ini juga memberikan sedikit gambaran bahawa untuk mengawal sama ada kesetaraan atau kualiti itu, kita melihat bahawa JSU, JSUB ataupun JSP ini adalah mekanisme yang terbaik kerana melihat kepada jumlah program sedia ada, populasi yang ada, lokaliti yang ada, dan begitu juga ianya melibatkan resources iaitu pensyarah. Dan saya yakin kalau untuk subjek servicing ini, ianya bukan sahaja berlaku di Shah Alam, ianya juga boleh berlaku di mana-mana kampus, dan perlu ada satu alat ataupun mekanisme untuk memastikan bahawa kesetaraan ataupun kualiti itu dikawal, dan ianya dikawal melalui pelaksanaan JSU, JSUB ataupun JSP. Dan kalau kita lihat kepada program standard, memang tidak dinyatakan secara jelas ataupun secara terang berkaitan dengan JSU, JSUB ataupun JSP. Kalau kita tengok pada COPA memang tidak dinyatakan hal tersebut, cuma diberikan subtext yang merujuk kepada bagaimana kita mengawal validity, reliability, fairness and consistency, dan jawapan kepada itu adalah kita menggunakan seperti apa yang saya katakan tadi. Dan pada masa yang sama juga tuan-tuan dan puan, kita juga melihat kepada keperluan program standard dan juga badan profesional mengenai penilaian akademik yang berkaitan dengan hasil pembelajaran, dan
kalau nak kata tentang rigid, saya agak kurang bersetuju, tetap kerana ianya berlaku flexibility yang boleh kita lakukan. Dalam pembinaan soalan, mungkin kita kata rigid because of ada banyak benda yang perlu kita berikan, maklumat-maklumat yang perlu diberikan. Kerana apa? Kerana maklumat-maklumat ini sangat penting supaya resource person dapat menyampaikan maklumat kepada pensyarah-pensyarah yang mengajar, apakah instrumen-instrumen ataupun apakah item-item, apakah topik-topik yang akan diuji kepada pelajar-pelajar ini. Jadi oleh itu, the flexibility itu berlaku yang mana kesemua JSU, JSUB ataupun JSP ini boleh disemak dan dikemas kini setiap semester, tak ada masalah. Kan? As long as dengan kelulusan JAF, JAKJAN dan JAP. Jadi auditor pada hari ini mereka dah semakin bijak dan pandai. Saya yakin mereka akan melihat secara terperinci bagaimana kita menentukan, bagaimana kita mengawal perkara-perkara ini, dan sudah pasti ianya memberi kesan terhadap pengurusan pentaksiran dan penilaian di peringkat program dan kursus. Dan di samping itu juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks pendidikan tinggi, bercerita tentang OBE, bercerita tentang outcome based assessment, student centered learning, student learning time adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian. Kerana apa? Kerana saya yakin tuan-tuan dan puan-puan juga faham kita mengamalkan kaedah semester. Jadi dengan jumlah minggu yang telah ditetapkan, sudah pasti kita harus merangka ataupun sudah pasti kita harus membuat sedikit perkiraan yang mana SLT itu perlu mengambil kira apa saja aktiviti baik bersemuka, tidak bersemuka, dan ianya juga harus diselaraskan dengan jumlah markah dan juga tempoh yang diperlukan bagi sesuatu kursus. Jadi pengiraan SLT ini sangat penting kerana di situ kita dapat melihat bagaimana kursus 2 unit kredit, 3 unit kredit, 4 unit kredit atau lebih daripadanya itu dirancang, disasarkan kepada learning outcome dan diberikan jumlah markah serta pengujian yang tepat. Jadi dalam konteks UiTM ini, sesuatu kursus itu hanya dibenarkan dengan tugasan minimum antara 2 hingga 5 dalam tempoh satu semester, dan disarankan untuk diuji dengan satu penilaian bersesuaian, dan saya yakin juga tuan-tuan dan puan-puan pastinya akan melihat kepada student learning time, dan student learning time ini akan memberikan justifikasi berapakah jumlah yang terbaik untuk kita uji pelajar-pelajar kita. Dan bila saya melihat kepada perkara tersebut dalam konteks pentaksiran dan penilaian, macam saya katakan tadi ataupun webinar yang lepas, kita ada sentuh berkaitan assessment of learning, assessment as learning dan assessment for learning. Jadi kalau nak ambil kira SLT, these are the component yang kita boleh rangka dan kita boleh bina, yang mana ada SLT yang mana kita tahu jumlah markah untuk summative assessment itu diukur dan kita memberikan judgement terhadap pentaksiran tersebut. Tetapi ada juga masa dan ketika SLT itu memberi fokus terhadap aktiviti-aktiviti untuk membangunkan keupayaan pelajar, baik daripada aspek kognitif, afektif ataupun psikomotor. Alright. Dan ini adalah secara ringkas bagaimana sebuah ataupun satu kursus itu bukan sahaja dibangunkan course learning outcome-nya ataupun dipetakan kepada MQF 2.0 dan juga melihat kepada taksonomi, tetapi bagaimana juga assessment itu dijalankan mengikut kepada kesesuaian, dan apakah substance yang digunakan untuk menguji kompetensi bagi setiap pelajar, ataupun bagaimana substance ini juga membenarkan CLO ini boleh diukur dengan baik. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat di sini, apa yang saya boleh kongsikan adalah terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan. Maksudnya apabila kita bercerita tentang pembangunan sesuatu course learning outcome statement,
Ianya mengambil kira kepada bagaimana kita memperjelaskan how we describe the action. Sebab itu sangat penting bagi setiap pensyarah untuk melihat apakah action verb yang ingin dipilih, yang ingin digunakan, kerana itu juga menentukan kepada aras kesukaran sesuatu pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi sebab itu mudah kalau untuk kita faham apakah itu action verb, apakah aras yang kita akan gunakan, dan ini juga akan membantu kita untuk plan our delivery and also assessment, dan bagaimana kita nak menentukan dalam assessment itu ada yang kita panggil sebagai direct measurement, ada yang kita panggil sebagai indirect measurement, dan akhirnya data-data, contohnya data-data yang melibatkan formative ataupun summative assessment ini boleh digunakan sebagai penambahbaikan pelajar ataupun kursus ataupun pensyarah dari semasa ke semasa. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam sesuatu statement itu sudah pasti akan ada verbs, akan ada condition, akan ada standard, dan ini akan menjadikan course learning outcome kita lebih jelas, lebih objektif dan lebih mudah untuk difahami. Alright. Dan saya nak bawa semula tuan-tuan dan puan-puan ataupun kita patah balik kepada konsep bagaimana action verb itu memberikan kesan ataupun refleksi terhadap pembangunan, pentaksiran dan penilaian. Kerana apa? Apabila kita membangunkan sesuatu hasil pembelajaran ataupun program learning outcome, sudah pasti kita akan meletakkan verb sebagai aras ataupun sebagai median, yang mana sesuatu PLO itu hanya akan dicapai dengan melakukan berapa banyak pengujian merujuk kepada action verb yang telah dipilih. Jadi yang saya bulat-bulatkan merah itu adalah action verb yang telah dipilih merujuk kepada sebuah program, dan sudah pasti bila kita lakukan pemetaan kepada kursus-kursus yang lain, kita mensasarkan bahawa pada tahap-tahap tertentu pelajar-pelajar ini harus menguasai apa yang telah dijanjikan oleh program tersebut. Jadi kalau kita lihat in terms of Bloom taxonomy, knowledge tu dikata sampai C2 pun sufficient, C2 lah, tapi kalau pelajar tu nak pergi lebih tak ada masalah. Tapi the C2 is dominated the whole structure of the program ataupun of the course. Begitu juga dengan kognitif diletakkan discussion pada C4, dan juga practical skill diletakkan pada P3 ataupun effective domain yang diletakkan di antara A3 ataupun A4. Jadi ini bergantung merujuk kepada yang pertama, bagaimana MQF level itu determine the difficulty ataupun aras perbezaan di antara satu program dengan program yang lain. Dan yang ini kita sudah pasti tahu, yang mana kita akan start dengan level 1 untuk certification sehinggalah ke level 7, peringkat yang paling tinggi. Dan ini kalau kita lihat pada dokumen MQF 2.0 itu telah diberikan deskriptor untuk membantu kita bagaimana sesebuah verb ataupun demarcation di antara satu program dengan satu peringkat pengajian dengan peringkat pengajian itu boleh dibezakan. Alright. Dan this is where kita melakukan pemetaan secara keseluruhan. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita melihat kepada pemetaan ini, kita bukan sahaja melihat kepada berapa banyak learning outcome itu harus dipetakan kepada program tersebut, tetapi pada masa yang sama juga kita melihat bagaimana pengujian-pengujian ini perlu difikirkan. Kan, kalau kita lihat di sini, secara keseluruhannya ada 13 kursus. Yang dominan di dalam program mapping ini adalah kognitif dan juga ethics. Jadi apakah bentuk-bentuk pentaksiran yang sesuai yang boleh kita jalankan untuk kita pastikan bahawa ianya boleh diukur dengan tepat. Jadi secara keseluruhannya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita petakan, kita bukan hanya melihat kepada topik ataupun konten, tetapi kita melihat juga bagaimana the practicality and the doability of the assessment in the context of courses yang telah pun kita pilih. Ini yang telah saya tunjukkan pada webinar yang lepas. This is where kita ada process of negotiation, agreement,
and mungkin juga rebuttal ataupun mungkin juga ada some sort of disagreement bila kita melakukan pembahagian kepada PLO ini, dan and this discussion should be happen, dan ianya tidak boleh berlaku tanpa ada persetujuan secara konsensus daripada ahli-ahli yang membangunkan program tersebut. Dan ini tuan-tuan dan puan adalah satu CAP lengkap yang boleh kita jadikan sebagai asas, yang mana kita dapat melihat adanya CLO, kita tahu berapa banyak assessment yang dipetakan dan berapa banyak markah yang telah pun dibahagikan dan apakah tujuan setiap tugasan tersebut. Jadi apa yang berlaku selepas ini adalah bagaimana kita melihat sesuatu CLO itu dilihat daripada aspek topiknya, pengajarannya, dan bagaimana setiap topik itu juga dilihat apakah keperluan dan juga kepentingan, kan? Sebab kadang-kadang dalam sesuatu kursus 3 unit kredit itu dalam tempoh 14 minggu mungkin banyak konten yang boleh dikongsikan, tetapi macam saya katakan tadi, berbalik semula kepada SLT. Jadi too much information mungkin kita tak boleh nak nilai dengan baik pelajar-pelajar ini. Kerana apa? Kerana itulah peranan kita ataupun peranan pensyarah to curate ataupun to optimize all the resources untuk pastikan bila kita bina cost assessment plan, ianya mencukupi, memadai dalam tempoh 14 hari, the knowledge transfer can be done, dan pada masa yang sama pengujian juga boleh dilakukan dengan baik. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan, SLT sangat penting. Bagaimana kita bahagikan masa untuk berjumpa secara face to face, non face to face, berapakah SLT-nya, dan apabila kita tahu this kind of percentage, dan akhirnya kita dapat mengetahui okay, inilah jumlah assessment bagi satu-satu CLO yang membenarkan saya memilih bentuk dan jenisnya, dan inilah konten-konten yang saya ajar bagi markah tersebut. Sebab kita pasti juga kalau kita terlepas pandang perkara ini, ada kalanya pensyarah akan buat kesilapan. Contohnya kita ajar banyak, kita assess sikit, ataupun kita ajar sikit, kita assess banyak. Jadi itu sebabnya perlu ada SLT untuk kita melihat secara keseluruhan berapakah jumlah masa yang diperuntukkan, dan ianya perlu bersesuaian dengan topik dan juga markah yang ingin kita berikan kepada pelajar. Jadi pada waktu inilah tuan-tuan dan puan-puan, selepas kita dah kenal pasti keseluruhannya, baru kita melihat kepada apakah bentuk pentaksiran yang ingin kita guna pakai. Kan, kalau hari ini kita banyak berbincang tentang conventional assessment ataupun alternative assessment. Ada orang tanya kat saya, Dr. Syamsul, conventional assessment ni tak bagus ke? Tak, saya kata bukan tak bagus. Tapi adakah alternative assessment ini sesuatu perkara yang perlu diberi perhatian? Ya. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, the variations of assessment memang betul kita boleh lakukan conventional assessment. Maksudnya kalau saya kata conventional assessment ni, it looks like macam testing on knowledge, kita buat final examination, sitting exam, is very conventional. Sebab apa? Sebab kita gunakan learning as a proxy to measure their target skill. Jadi apa yang kita buat adalah kita minta lah pelajar to memorize, kan? Pelajar-pelajar ambil final exam. Itu sebenarnya conventional. Kita minta dia memorize dan kita minta dia berikan jawapan yang betul. Jadi aims kita apa? Aims kita adalah nak lihat kepada knowledge acquisition. Jadi sama ada kita bersetuju ataupun tidak bersetuju, memang conventional assessment ini antara perkara yang sebenarnya suka dilakukan oleh pensyarah-pensyarah kerana ianya dapat melihat secara keseluruhan dan dia boleh represent target skill. Jadi pembangun soalan kadang-kadang dia dah tahu dah dia nak target skill apa, dia buat soalan tersebut dan kita lakukan dalam bentuk masif, iaitu melalui peperiksaan akhir. Tetapi ianya bukan the ultimate solution. It can be the alternative assessment. Sebab hari ini kita banyak UiTM secara keseluruhannya memang banyak fokus kepada alternative assessment. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa ada juga skill set ini boleh ditujahkan kepada bentuk-bentuk pentaksiran yang boleh meningkatkan keupayaan berfikir
dan juga untuk memberikan makna ataupun meaningful learning kepada persekitaran mereka. Jadi contohnya pelajar-pelajar ni kalau kita kata okay, instead of bagi dia final test ataupun final examination, why not we give them is open-ended question in which the student can return back the answer in certain time. Boleh juga, tak ada masalah. Dan ianya sedikit berbeza lah dengan praktis yang berlaku pada hari ini. Jadi apa yang kita perlu lihat adalah bagaimana kita sesuaikan merujuk kepada program learning outcome. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan kena teliti juga sebenarnya. Bila kita terima program learning outcome tersebut, adakah bentuk assessment itu bersesuaian ataupun tidak bersesuaian dengan apa yang kita inginkan. Dan bila kita kata alternative assessment, kita nak lihat bagaimana we promote integration of various, maksudnya ada banyak sebenarnya skill set yang melibatkan kognitif, afektif dan psikomotor itu boleh diuji dengan hanya ada satu assessment yang bersesuaian. Contohnya, saya bagi tugasan yang melibatkan case study. Kan dalam case study sebenarnya bukan hanya melihat kepada intellectual thinking, tetapi kita boleh melihat juga skill set yang lain. Kan kita boleh melihat skill set social interaction, kita boleh melihat skill set on ethics, kita boleh melihat skill set on leadership. Jadi kadang-kadang dalam alternative assessment tu satu tugasan boleh ditujahkan dengan pelbagai jenis learning outcome, tapi ianya perlu dilakukan dengan reka bentuk pentaksiran yang betul, merujuk kepada SLT juga. Okey, sebab itu saya yakin semasa saya menjadi ketua pentaksiran dan penilaian di UHAC bersama BHA until today sebagai pengarah, apa yang saya lakukan adalah to give some sort of awareness ya bahawa conventional assessment is not only the ultimate answers yang kita ada. So apa yang kita ada adalah to explore the potentials of alternative assessment, kerana kita percaya in higher education we are not so much emphasize on the mastery of knowledge, tetapi juga ianya melibatkan character building, meaningful learning, real problem, reflective thinking dan entrepreneurial mindset, yang ini sangat bertepatan lah dengan visi dan misi UiTM untuk melahirkan graduan yang ada minda keusahawanan, dan pada masa yang sama juga kita nak melihat bahawa pelajar-pelajar kita ini mempunyai atribut yang holistik. Jadi sebab itu the variety ataupun bagaimana kita nak memilih pentaksiran dan penilaian ini, ianya merujuk kepada bagaimana kita berikan pentaksiran yang bersesuaian. Okey, dan suka juga saya nak kaitkan, kadang-kadang warga UiTM tertanya, kenapa UiTM agak agresif ataupun beria-ria lah nak pergi ke arah alternative assessment. Kita kena rujuk balik dalam dokumen UiTM 2025 Strategic Planning, Unleashing Potential Shaping the Future. Kita lihat di situ ada dua key initiative yang menjadi asas kenapa alternative assessment itu perlu disahut oleh setiap warga UiTM. Yang pertama, we want to embark the forward thinking assessment, dan we want to promote assessment, we want to promote learning assessment beyond the conventional test and examination by utilizing the state of art technology. Jadi disebabkan itu tuan-tuan dan perempuan, kita percaya kita pun dah belajar waktu COVID tempoh hari, kita dah belajar dalam banyak keadaan, dan kita lihat bahawa ini adalah perkara yang perlu kita pastikan ianya berjaya dan kita laksanakan. Dan suka juga tuan-tuan dan perempuan, saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan melihat kepada, ini sedikit recap saja berkaitan dengan student learning time, yang mana kadang-kadang is a bit confusion juga among of our warga UiTM. Saya tidak akan terangkan ini secara terperinci, tetapi ingin saya katakan di sini bahawa di dalam student learning time, ianya melihat secara kuantitatif bagaimana setiap learning activity itu dicapai merujuk kepada the specific learning outcome. Jadi dalam SLT itu memang akan ada face to face, akan ada non face to face, dan juga akan ada preparation time. Jadi
Semua ni kita kira-kira dan akhirnya akan terlahirlah jumlah SLT, baik sama ada 40 ke, 80 ke, 120 ataupun 160 bergantung, tetapi itulah yang akan menentukan unit kredit dan juga beban yang akan ditanggung oleh pelajar dalam satu-satu kursus. Dan secara logiknya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat kenapa kita nak lihat SLT ni, dia lebih kurang macam kita bekerja juga tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Satu hari kita bekerja mungkin lebih kurang dalam 8 jam. Dan kita bekerja selama 5 hari dan kita berikan 40 jam tempoh kita untuk bekerja dan sudah pasti ada masa untuk kita berehat, ada masa untuk kita beriadah, ada masa untuk kita makan dan tidur. Sama juga dengan belajar. Jadi waktu kita design our assessment, kita kena lihatlah perkara ni. Kan janganlah kita kata, oh pelajar ni kita kena bagi dia assessment as much, tetapi waktunya itu seolah-olah pelajar itu tidak tidur. Ataupun dia mungkin tidur berdiri lah kan. Jadi apa yang kita nak lihat adalah bila kita berikan tugasan kepada pelajar, inilah fungsi SLT tersebut. Maksudnya ada keseimbangan daripada aspek bagaimana pelajar menjalankan kehidupan dia sebagai ahli, sebagai pelajar, baik dia belajar dalam bentuk akademik ataupun non-akademik, dan juga ada juga keseimbangan bagaimana mereka boleh melakukan aktiviti-aktiviti rutin mereka seperti socialize, pergi makan, pergi sport, dan pada masa yang sama juga kita akan lihat juga bagaimana pelajar-pelajar ni ada masa juga untuk improve themselves by study, dan itu yang kita katakan 40 notion hour dalam tempoh 1 minggu itu ataupun dalam satu-satu tempoh itu merupakan tempoh yang sesuai diperuntukkan. Jadi kalau kita tanya pada saya, ada tak negara-negara lain mengamalkan SLT ini? Ada, tetapi kiraannya mungkin berbeza. Alright? Dan tambahan pula dalam pembikinan SLT itu kita melihat kepada long semester tu ada 17 minggu. UiTM ni memang ada 17 minggu. 14 minggu teaching and learning, kita ada 1 minggu untuk pelajar-pelajar study leave, dan kita ada 3 minggu, dan hari ini dah walaupun 3 minggu, tetapi because of dasar takwim tu kita ada lebih kurang dalam 12 hari untuk diadakan peperiksaan dan sebagainya. Jadi ini adalah tempoh-tempoh yang perlu kita kira betul-betul supaya pelajar-pelajar ini, bukanlah kita kata tak nak bebankan mereka, tapi pelajar-pelajar ini diberikan tempoh ataupun masa yang bersesuaian, kerana pelajar ini bukan hanya mengambil satu kursus saja dalam satu semester. Mereka mengambil lebih daripada satu kursus, mungkin 4 kursus, 5 kursus ataupun 8 kursus pada satu-satu semester. Alright, dan disebabkan itu kalau kita melihat kepada notional credit hour concept itu, the student academic load is the learning effort ataupun the volumes of learning that average student must undertake to achieve the specific learning outcome. Jadi waktu kita buat kita punya kursus itu, kita kena consider juga the average student, pelajar-pelajar yang biasa, sebab kita tahu kita juga ada pelajar-pelajar yang sedikit bijak, yang mungkin ada juga pelajar-pelajar yang lemah, tetapi we are considering the average student must undertake to achieve the specific learning outcome, dan it represent the all forms of learning in hours by lecture based, tutorial, work based, experiential dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini sebenarnya boleh kita dapati dalam UGP, dan maklumat-maklumat ini sebenarnya adalah maklumat-maklumat lazim yang perlu dikuasai oleh pensyarah. Alright, jadi ini juga adalah daripada dokumen yang sama, diberikan estimation of time, bagaimana the implementation time and student preparation time itu memberikan panduan. Ini panduan tuan-tuan dan puan-puan kan. Contohnya kalau you lecture 30 minit, student preparation tu you cut in half lah. Jadi I think that because of ini untuk memberikan kita satu gambaran, kalau misal kata saya nak lakukan sesuatu tugasan, this might be the idea of to have some sort of estimation. Jadi misal kata kalau you kata case study you tu bukan 3 jam. Saya memang buat case study saya ni, pelajar-pelajar kena spend masa 4 minggu. Jadi 1 minggu kalau kata 3 jam, maka pelajar tu perlukan 12 jam, maka letaklah 12 jam. Ya, jadi yang itu bergantung kepada bagaimana kita mereka bentuk tugasan kan. Kalau misal kata presentation tu bukan 1 jam,
katakanlah presentation tu semua pelajar diberikan masa selama 30 minit, jadi mungkin preparation hours itu boleh dibahagikan mungkin di antara 1.5 jam ataupun hampir 2 jam. Jadi these are the things that by logic kita boleh boleh sesuaikan. Dan begitu juga dengan final year project ataupun industrial training, yang ini kena merujuk kepada program standard masing-masing, sebab program standard masing-masing ada yang memberikan sedikit spesifikasi terhadap dua item ini. Alright, dan ini dalam sistem AIMS kan tuan-tuan dan puan-puan, dan kalau kita lihat semua maklumat-maklumat ini boleh dimasukkan di dalam sistem AIMS, tapi kadang-kadang ini sangat penting. Kenapa? Kerana maklumat-maklumat tadi itu boleh diterjemahkan di dalam sistem AIMS, kita masukkan dalam sistem AIMS. Kalau kita tengok dalam sistem AIMS ni pun ada face to face, non face to face dan SPT, dan ini juga antara maklumat yang boleh diakses oleh pensyarah-pensyarah. Dan ini juga adalah SLT for the assessment on how we elaborate apakah yang berlaku pada setiap assessment dengan description-nya, dengan masa yang diperuntukkan, dan saya yakin dalam total SLT 125 itu apakah pembahagian-pembahagiannya, dan ini ditentukan oleh pensyarah itu sendiri. Okey. Dan ini adalah assessment weightage, and assessment weightage ni it must be proportionate. Jadi sebab itu kita kena faham konsep SLT tadi tu, dan baru kita dapat assessment weightage, dan baru kita dapat proportionate weightage to emphasize which CLO. Sebab itu kadang-kadang dalam satu kursus ada CLO tu yang dia punya weightage markah dia besar, ada yang weightage markah dia sedikit kecil. Jadi itu memberikan ada CLO yang perlu saya berikan masa atau peruntukan masa lebih lama daripada CLO yang lain. Dan juga dalam assessment weightage juga it must be comprised the graded of continuous assessment jika ada, dan juga it might be include the final graded. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan boleh recap balik dalam YouTube BPPA. Memang kita ada banyak jelaskan the demarcation ataupun the differences between formative and summative assessment. And the weightage must adhere to the state assessment weightage from course and approved by the academic committee. Jadi ini juga boleh diteliti di dalam dokumen ataupun polisi pentaksiran dan penilaian akademik. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, secara keseluruhan ini ringkasan sahajalah. Maksudnya nak berikan sedikit idea kepada pensyarah-pensyarah. How do we assess ataupun determine jumlah markah dengan melihat kepada, yes, saya ada CLO, saya tahu apa bentuk pengajarannya, F2F, campur non face to face, campur SPT, bahagikan dengan jumlah ataupun total SLT, dan kita akan dapat the proportions of that each orang kata apa, CLO. Jadi ini secara ringkas untuk memberikan gambaran bagaimana proportion ataupun bagaimana assessment weightage itu boleh diperolehi. Okey, dan ini merupakan bahagian yang terakhir dalam pembentangan saya, iaitu melihat kepada table of specification. Dalam bahasa education kita panggil sebagai table of specification, ataupun kita panggil sebagai jadual spesifikasi ujian. Sebenarnya dekat tempat lain diorang ada guna juga term-term yang pelbagai, tetapi kita mengambil pendekatan menggunakan term-term yang lebih generik untuk mudah difahami. Dan kalau kita lihat di sini, biasanya ini mungkin ramai orang salah faham. Bila kita kata GSU, dia tidak tertakluk kepada final examination semata-mata. Jadi kalau you buat common test ataupun you buat project, you akan gunakan GSUB ataupun JSP. Jadi di dalam itu diletakkan level of difficulty, dan pada masa yang sama juga apa yang perlu dilihat adalah kita akan bina JSU ni after the completions of syllabus development and before we draft the questions. Maksudnya kita dah ada content, kita dah ada maklumat, baru kita bina GSU. Lepas kita ada GSU, baru kita buat soalan. Bukannya kita buat soalan dulu, baru kita buat GSU, ataupun kita buat GSU dulu, baru fikir content. Dia tak boleh begitu. Alright, maksudnya kita kena tahu dah content-nya apa, and so that the assessment used will be consistent and equivalent from the year to year and from semester to semester. Sebab apa?
Bila cerita tentang GSU ni ada juga program-program standard yang telah menentukan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, level of difficulty yang harus dicapai bagi satu program, dan ini memudahkan pensyarah untuk membina GSU, seterusnya membangunkan item-item soalan untuk menguji pelajar-pelajar. Okay, jadi secara ringkasnya kalau kita lihat GSU ni is a test specification ataupun test blueprint. So ini kiranya macam the architect of doing apa kata apa a house lah. Maksudnya kalau kita nak buat rumah, kita kena ada rangka. Sama juga seperti kita nak buat soalan ataupun assignment, perlu juga ada rangka. Apakah yang hendak diisi di dalam sesuatu pengujian tersebut. It's a framework dan kita nak validate the assessment. Topik apa yang masuk, topik apa yang tak masuk dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan pembangunan GSU ini, kita boleh sentuh, mungkin kita boleh lihat guideline ataupun prosedur. Ini bergantung kepada program standard, ini bergantung kepada ketetapan universiti, ini bergantung kepada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Di UiTM ni, kita memang ada satu proses yang kita panggil jadual aktiviti pengurusan akademik. Jadi mungkin ada tempoh nak kena ada tempoh nak kena hantar soalan, ada tempoh nak kena vetting soalan, ada tempoh nak kena hantar master copy dekat BPPA, ada tempoh nak kena, dan macam-macam proses. Okay? Dan begitu juga sekiranya itu final exam. Kalau bukan final exam juga, ada juga prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi. Dan dalam GSU itu akan ada item, akan ada numbers of questions, akan ada a time allocation. How do we distribute the topics? How do we distribute the taxonomy level? And how we distribute the marks? Jadi saya bagikan satu ringkasan GSU. Ini ringkasan sebab kalau kita nak tengok yang very comprehensive, kita boleh rujuk pada dalam sistem AIMS. Sebelum kita gunakan QBS tu, kita perlu pastikan GSU kita betul. Jadi GSU dah betul, baru kita boleh construct the questions. Ada orang kata, genyahnya lah nak betulkan GSU dekat dalam sistem AIMS. Betul. Because of you nak verify sesuatu, you nak validate sesuatu, you kena pastikan bahawa AIMS you betul. Alright, maklumat dalam AIMS, dalam GSU tu betul, baru boleh dikeluarkan soalan. Jadi ini saya berikan ilustrasi ataupun ringkasan lah untuk memudahkan pemahaman tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhirnya, apa yang kita dapat lihat bagaimana topik-topik itu dipecahkan kepada item-item soalan mengikut kepada aras kesukaran. Dan apabila kita dah tahu this kind of blueprint, bila masuk dalam sistem QBS ataupun bila kita nak reka bentuk soalan yang mungkin non-examinables, kita boleh pilih beberapa item untuk dijadikan sebagai alat pengujian. Walaupun saya senaraikan ini 8 sebab ini cenderung kepada penggunaan peperiksaan akhir, tetapi it was not limited to, because of kalau misalnya kata tuan-tuan dan puan-puan menggunakan GSUB untuk open-ended questions ataupun projek gunakan GSP, maka bentuk-bentuk pengujiannya juga adalah berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, suka saya kongsikan sekali lagi di dalam YouTube BPPA ada banyak perkara yang kita kongsikan. Saya rasa yang terkini, yang terbaru pada Jumaat yang lepas, kita kongsikan berkaitan dengan formative and summative assessment, dan konten ini kita hasilkan khusus untuk kekal suara UiTM. Jadi jangan lupa untuk sama-sama lihat konten tersebut, dan ringan-ringankan tangan jugalah untuk subscribe channel BPPA ini. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir setakat itu sahaja perkongsian saya, dan saya nak berikan ruang dan juga slot seterusnya kepada PM Dr. Suryani, iaitu pengarah pembangunan akademik kita. Jadi insya-Allah kita berikan kepada Dr. Su. Silakan Dr. Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Waalaikumsalam, dengar. Tapi wajah Dr. Su tu tak nampak. Tak nampak? Kameranya gelap. Balik kita buka lah. Itu dia. Okay, Assalamualaikum semua. Saya nampak di sini petang ni tidak ramai, tapi insya-Allah apa yang kita lihat bukannya jumlah partisipan, tapi
sharing the information tu harap sampai kepada tuan-puan dan juga tuan-puan boleh sampaikan kepada yang lain insya-Allah. So petang-petang ni saya nampak nama di sini. Terima kasih juga kepada Inka kerana organize this webinar untuk kita kongsi-kongsi bersama apakah dia proses sedia ada, pengurusan sedia ada, pengoperasian sedia ada dan juga yang terbaru. Saya nampak di sini pakai nama short form kan tadi macam kenal macam tak kenal dia, tapi insya-Allah lah ada AR, ada tak tahu pakai UiTM staff di sini. So harap-harap kita boleh berkongsi bersamalah. So kita dah mendengar kepada Dr. Syam secara detailnya, dah serabut dah otak. Apa dia konstruksi alignment, apakah DSU secara yang kecil-kecil. So di pihak saya mungkin kita besarkan dia punya view supaya kita boleh tahu tugas kita boleh tahu tugas orang lain supaya apa isu-isu yang berkaitan dengan program akademik, dengan pengurusan akademik kita boleh selesaikan bersama insya-Allah. So thank you kepada AQA Inka kerana ini adalah susulan daripada audit yang akan visit lah di Shah Alam. Dia dah melalui MQA audit, so insya-Allah akan bergerak ke kampus-kampus. So ini adalah salah satu persediaan kita yang kalau tidak ada audit pun supposed to be ada sharing information ni untuk kita bertambahnya knowledge dari hari ke hari untuk kita lebih baik daripada hari ini ya. Okay, so boleh ke share saya punya slide Alisa ke Stila? Boleh Doktor, sekejap Terima kasih. Okay, siapa yang tak kenal saya Suryani Arifin, pengarah pembangunan akademik di Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik. Okay, kami sebenarnya di bawah Pejabat TNCA menguruskan ada dua bahagian yang mana bahagian UHED dan juga unit pembangunan akademik. So kami sentiasa bekerjasamalah di antara satu sama lain menyediakan membantu fakulti untuk membangunkan suatu program. Bila program itu dah lulus, macam mana kita tawar dan pengurusan akademik sehingga pelajar itu tamat dan bergraduat. So insya-Allah saya akan share bagaimana pengurusan pembangunan akademik dan juga rekod-rekod akademik yang seperti yang Dr. Syam maklumkan tadi apa dia bagaimana CAP dan juga DSU kita organize. Okey. Seterusnya. Okey, sebelum tu saya share ini adalah ringkasan daripada pengurusan kitaran program akademik. Di universiti ini kita ada kita punya diamond adalah program akademik kan. Kita punya course kita adalah apa yang kita nak serve kepada warga masyarakat atau rakyat Malaysia adalah program akademik. So saya sharekan ini adalah ringkasan kitaran hayat program akademik secara keseluruhan untuk Universiti Teknologi Mara. Okay, mungkin universiti lain berbeza, tapi inilah kita dan kita ada kita punya pemegang taruh pemegang taruh. So kita nak tengok hayat program akademik sebelum kita melihat kepada hayat kitaran akademik. So di sini ringkasan saya cuba untuk melihat secara keseluruhan supaya tuan-puan faham apakah tugas kita. Setiap pihak kita kena tahu tugas masing-masing dan juga pihak yang lain juga kena fahamlah antara satu sama lain. Okey, so di sini saya ingin ceritakan satu persatu supaya apa yang diceritakan oleh Dr. Syam tadi dapat masuk ke dalam
sanubari kita. Kenapa kita perlu CAP, kenapa kita perlu GSU. Itu adalah bila kita zoom in. So sekarang saya nak cuba nak zoom out, melihat kepada secara keseluruhan. Okay, so kita punya diamond atau apa kita punya harta kita, aset kita adalah program akademik. So ia bermula daripada kita nak tawar satu program baru, contohnya lah. So step to be taken adalah di universiti kita perlu ada saringan awal program baru. Maknanya kata bila kita nak offer satu program baru atau kita nak buat satu diamond, kita kena develop kita kena design dan sebagainya. So seperti sama juga dengan program akademik. So kita ada step saringan awal. Sesiapa yang involved di jawatan kuasa Nobel dan juga sentiasa ada dalam jawatan kuasa yang berkaitan dengan kurikulum pembangunan kurikulum atau semakan kurikulum, insya-Allah dia ada gambaran ni. Tapi kita nak cuba besarkan knowledge kita. So kita start daripada saringan awal. Semua program baru mesti perlu ada saringan awal. So ia dibangunkan berdasarkan kepada perancangan strategi universiti. Universiti kita niche kita apa? Niche kita ada 3 niche, iaitu seni kreatif, sosial, kejutaan sosial dan juga kemasyarakatan. So ada 3 niche yang memang UiTM, setiap universiti ada niche mereka. So begitu juga dengan UiTM. So apabila kita nak bangunkan program-program baru, kita perlu berseiring dengan strategi universiti. Bila kita kata strategi universiti, dia akan turun ke bawah strategi fakulti dan juga strategi kampus. So apabila sesuatu program baru itu dibangunkan, kita perlu align dengan strategi universiti. Kemudian perlu ada kelulusan daripada JKPT. Kita tak boleh develop atau buat program baru tanpa ada kelulusan. So itu untuk program diploma, especially untuk diploma dan sarjana muda lah. Tapi untuk pasca siswaza tidak perlu hanya ada kelulusan senate sahaja. So proses dia adalah setiap PTJ, tuan-puan sebagai daripada kampus atau daripada fakulti boleh mengutarakan program baru ini kepada UHEC dan UHEC akan membawa kepada KPT dan KPT akan patah balik kepada UHEC dan akan dapat kelulusan dan kita akan sharing the kelulusan itu kepada PTJ. So this is the aliran proses ini adalah kami letakkan sebagai PTJ yang bertanggungjawab. Di dalam PTJ ada jawatan kuasa tertentu. Okay. So apabila saringan awal telah diluluskan dan PTJ dapat kelulusan itu, barulah kita mulakan dengan akreditasi sementara. So ada step akreditasi sementara. So ia dilaksanakan, akreditasi ini dimulakan apabila kita mendapat kelulusan saringan awal daripada KPT. So saya share ni sebab kita kita kena tahulah dapat proses, takut bila orang bertanya atau audit bertanya apakah proses dia, kita dah tahu in hand. Okay, so penyediaannya adalah borang IQA 01 atau MQA 01 bergantung kepada sama ada program itu ada relation dengan badan profesional atau tidak. Dan juga IQA 06 dan IQA 08. Apa bezanya 01, 06, 08 ni? So sebenarnya bagi sesuatu program kita ada mode penyampaian. So kebanyakan program kita, 526 program, semuanya adalah mode penyampaian konvensional. Kita belum ada lagi program mode penyampaian ODL. So IQA 06 untuk ODL dan juga apa di 08? 08 adalah program untuk TVET. Okay, so kemudian akan disediakan oleh PTJ tadi yang memohon mengikut kaedah penyampaian program. So aliran proses dia bagaimana? So dia panjang sebab tu kalau kita sebagai jawatan kuasa Nobel, daripada kita bujang sampai ke kita kahwin, sampai dapat anak 2,
program tu belum lulus lagi kan. Umur itu seumur usia family kita. Tapi kita cuba elakkan lah. So memang proses tu panjang untuk menghasilkan sesuatu program akademik. So dan PTJ juga ada banyak. Contohnya kan saya bacakan di sini aliran proses dia daripada PTJ hantar ke UHEC, hantar ke AQA, daripada AQA hantar ke MQA. AQA ni Inka lah, Alisa tu kan. Alisa, Alisa, AQA Nur Alisa, itulah dia. Okey, MQA daripada MQA kalau program itu ada badan profesional, BP tu ada badan profesional, kemudian keputusan itu dihantar ke MQA, daripada MQA kepada AQA, kemudian patah balik ke UHEC, dan kita kena masuk LPU. LPU kemudian keputusan akan dihantar kepada KPT melalui UHEC sampai kepada bila dapat kelulusan barulah kita boleh bergerak untuk menawarkan program. So ini dia PTJ yang berkaitan. Bila program tu dah lulus, akreditasi sementara, kita kena bahagian pengambilan, kita kena bahagian bendahari, kena bahagian saya di HCA dan juga PTJ yang berkaitan. Okay, so bukan PTJ berkaitan itu bukan PTJ sini saja. Adalah dekat PTPTN untuk pelajar mohon PTPTN kan. So itu adalah proses-proses yang semua orang kena tahu. Semua orang kena tahu dan ambil pot lah. Kan? So barulah buka pengambilan dan penawaran bagi pelajar. So that's why kalau siapa yang berpengalaman, bila sesuatu program baru itu dimulakan, kami di pejabat kami mesti minta surat JPT, surat akreditasi sementara, borang parameter khusus borang program. Itulah sebabnya perkara-perkara itu perlu disemak dan disemak dengan teliti. Okey. So itu baru nombor 2 butterfly ni nampak macam butterfly tapi walaupun dia umur dia 7 hari tapi macam 7 tahun. Okey. So seterusnya daripada cerita Dr. Syam tadi, kita berada pada IQA 01 kan? Bagaimana dia dibentuk, bagaimana kursus itu dibentuk, macam mana SLT mendapat 120. So itu di dalam masa kita membangunkan program tersebut. Okay. So yang ketiga adalah kita pergi kepada akreditasi penuh. Akreditasi sementara ni adalah sementara, temporary. So kita perlu mendapat kelulusan akreditasi penuh dan dia kena ada tempoh. Dia tak boleh buat awal, dia tak boleh buat lewat. Iaitu 6 hingga 8 bulan sebelum kohort yang pertama tadi bergraduat. So ada limitation kat situ. Kerana apa? Kerana mereka ingin membuat laporan perbezaan MQA 01 dan 02. So proses dia, masa ni kita dah lantik PU, iaitu pengurus utama. Lepas ni saya akan share lah apa tanggungjawab pengurus utama. So masa ni dia dah tahu pengurus utama the own the program dan dia bertanggungjawab untuk memohon akreditasi penuh. So proses dia PU pergi ke UHEC, pergi ke AQA, pergi ke MQA, pergi ke badan profesional, MQA, AQA, UHEC, dan seterusnya. Sampai last kepada bahagian HCA. So sijil akreditasi penuh akan dikeluarkan oleh MQA atau badan-badan profesional. So terpulang. Itu adalah bila kita sampai akreditasi penuh. Kemudian sampai ke satu tahap di mana kita perlu membuat semakan semula atau mengikut keperluan. Dia tak semestinya 3 tahun atau 4 tahun program itu dijalankan, kita buat semakan kurikulum. Kadang-kadang sebelum tempoh matang juga kita perlu semak. So ada semakan kurikulum. Okay, semakan kurikulum ini selalunya praktis kita adalah secara komprehensif yang diselia oleh bantuan UHEC lah dan juga BPPA Dr. Syam dengan tim.
So yang itu kita kadang-kadang ikut keperluan fakulti. So it's depending. Kalau macam saya masih ingat kalau tuan-puan terlibat dalam September hari itu, September tahun lepas, dan kita ada menjanjikan di Senate semua program-program yang memerlukan semakan sepatutnya kita telah semak pada Februari 2023. Tapi masih ada lagi yang belum yang masuk in the pipeline. So lepas ni tuan-puan kena tengoklah program masing-masing, terutamanya program sebagai PU Okey. So kemudian kita melihat kepada penyediaan IQA 03 untuk semakan kurikulum. Ini form yang berbeza tapi dia punya kopa dia macam ni So saya tak pergi detail kepada kopa tu sebab kita melihat kepada secara keseluruhan. So perlu dipatuhi kalau semakan perlu dipatuhi dan sejajar dengan constructive alignment yang diceritakan oleh Dr. Syam tadi dan juga JSU. So kita kena melihat perkara-perkara itu dan BPBA akan membantu tuan-puan dalam merangka adakah sesuai pentafsiran ini, sesuai constructive alignment ini, sesuai daripada hasilan khusus kepada hasilan program. So kemudian UHEC juga ada menyediakan tools yang kita panggil IDSPA. So saya percaya tuan-puan kalau tuan-puan terlibat dalam semakan kurikulum benda ni dah biasa. Tapi kalau siapa-siapa yang baru, inilah dia IDSPA yang memang dibangunkan oleh UiTM sendiri untuk kegunaan menyemak sama ada sesuatu program itu apa level dia, band dia, sama ada di 1 atau 5, sama ada dia perlu dijumutkan, sama ada dia boleh teruskan atau tidak. Itu. Dan dinasihatkan oleh UHEC bahawa setiap fakulti atau kampus terutamanya PU untuk melihat secara berkala. Bukannya masa semakan 3 tahun baru tengok IDSPA. Dia boleh ikut keperluan dan mungkin yearly dan sebagainya. So ini insya-Allah tuan-puan perlu dibantu oleh terutamanya di Jawatan Kuasa Nobel dan juga unit kualiti Okay, so bila kita buat semakan barulah kita tahu status sama ada status program ini ada potensi untuk diteruskan atau ada potensi untuk jumut, beku dan lupus. Okay, it depends on the hasil semakan. So proses dia kalau dia lebih daripada 30, kalau kurang daripada 30, proses dia mudah saja sebab dia adalah dalaman dan perlu ada hantar ke KPT. Itu proses dia yang the second one, yang the first one tu kurang daripada 30 perubahan PP kepada PU. PP ni adalah pengurus pelaksana kepada UHEC, kepada KPT, kepada UHEC dan juga kepada patah balik kepada PU dan PP untuk pelaksanaan. So kalau lebih daripada 30, so that's why kita punya panjang sebab dia ada perubahan dari perubahan lebih daripada 30, mungkin ada perubahan maklumat, mungkin ada perubahan yang berkaitan dengan CJ dan sebagainya. So that's why kita kena KPT dan AQA dan MQA untuk penilaian semula Okey, so itu semakan. Kemudian kita di UiTM ni sebab kita ada 35 kampus, dia ada kes-kes untuk pindah premis. Pindah premis So siapa-siapa yang sebagai PU mohon untuk melihat kembali program-program tuan-puan di mana kadang-kadang ada premis yang dah lama tapi masih aktif direkod MQR, direkod SIM dan sebagainya. So mohon semak. So ada juga di pindah premis ni ada form yang lain iaitu IQA 05 yang kita ingin sarankan bahawa PU berganding bahulah dengan PP melihat kepada program-program ini So proses dia PU atau PP kepada UHEC, kepada AQA, MQA, AQA. So kenapa ada involve yang ni? Sebab dia ada melibatkan maklumat dan sijil MQR. Okay. So dan juga pemakluman juga bila ada kelulusan di situ
kami akan dapat maklumat supaya kita boleh mengemas kini di PTPTN. So PTPN pun dah pandai sekarang, dia akan melihat kepada senarai-senarai program yang memang sah, bukan di sistem kita tetapi di sistem MQA. Okey. So itu pindah premis. Okey, kemudian kita melihat kepada audit pematuhan lah, akreditasi semula yang form dia adalah MQA 04 Okey, so ini akan dibuat sekurang-kurangnya setiap 3 hingga 5 tahun mengikut sesuatu program. So yang ini memang kita masuk dalam objektif kualiti UiTM, memastikan setiap PTJ supaya menyemak program mana-mana antara 3-5 tahun. So it's a very important thing, very important thing untuk kita lihat ni. Kalau kita tak patuhi ini, sama-samalah kita masuk penjara. Macam menjual barang yang tidak sah lah kan. Yes, this is serious lah. Okay. So proses dia PU, PP, UHEC, AQA, MQA, BPP, MQA, AQA, UHEC, PP dan PU dan PP. Okay. So kemudian okay. Tambah lokasi. So tambah lokasi ini dia banyak berlaku di UiTM. Sebab UiTM ni ada 35 kampus dan ada satu program kita tawarkan di beberapa kampus. Okay. So kalau dulu senior-senior kata tak payah, satu program satu CJ saja kita boleh gunakan di banyak kampus. So itu dulu. Sekarang tidak lagi. Dulu dipanggil tindik kan. So sekarang tidak lagi. Setiap program dan setiap kampus mempunyai satu CJ. Setiap program dan lokasi. Ada satu CJ. Dia tak boleh satu program share 2 lokasi. No. Itu tidaklah. So mohon untuk tuan-puan menyemak kembali lokasi-lokasi sama ada dia ada tak di CJMQR. So kalau tak ada, cepatlah bertindak untuk seterusnya lah. Untuk seterusnya tambah lokasi dan sebagainya. So kami di bahagian pejabat di NCA dan juga di AQA sendiri boleh bantu sama-sama jika ada persoalan-persoalan atau kes-kes yang tidak tepat. So kita risau kalau dia tuan-puan berdiam diri. Yang itu kita risau. Tapi kalau tuan raise out, okey ini isu dia sekian, kita ada masalah-masalah ni, so kita sama-samalah untuk membantu apakah cara terbaik untuk mengatasi masalahnya. Sebab kita punya stakeholder adalah pelajar dan juga ramai stakeholder kita, pelajar, ibu bapa, industri. Okey, so yang paling penting kita kena ingat bahawa sijil akreditasi penuh adalah berdasarkan kepada program dan kampus atau lokasi. Setiap program di kampus mempunyai sijil masing-masing. Kita tak boleh share sijil dengan lebih daripada dua kampus. Lebih daripada satu kampus. So tuan-puan boleh rujuk all the maklumat-maklumat ni. Dia ada 4 link yang kita boleh tengok. So semuanya berdasarkan kepada arahan, berdasarkan kepada polisi, berdasarkan kepada peraturan, prosedur dan garis panduan. So ada 5 dokumen ni. So kalau kita lihat kepada perkeliling akademik, kita kena tahu perkeliling akademik ni adakah arahan, peraturan, prosedur atau garis panduan. So kalau garis panduan, tuan-puan boleh sesuaikan pelaksanaannya. Tapi kalau arahan tak boleh lah. Okay, kita boleh tengok dekat website sca.uitm, kita boleh juga tengok dekat inka.uitm.edu.my, kita boleh tengok dekat mohi.gov dan juga MQA. Okay, so slide ni nanti kita akan sharekan Alisa kan insyaAllah. Okay, so seterusnya kita melihat kepada tadi kita tengok slide seterusnya. Okey. So tadi kita melihat kepada hayat program tersebut. So daripada mereka dia wujud, kita beranakkan dia, sampai dia
lupus atau jumut atau buku lah kan. Okay, so kita melihat kepada penetapan hak milik program akademik. Okay, siapa hak milik program akademik ni? Okay, hak milik dia adalah hak milik UiTM. So ada beberapa pekeling akademik yang menyatakan perkara itulah, dan penetapan hak milik program akademik dalam mesyuarat Senate, mesyuarat Senate 204, dia dah discuss lama dah, 2015 lagi So dan juga mohon juga tuan-puan semak pekeling akademik 2016 mengenai penetapan hak milik program sedia ada di kampus Cawangan. So so bila kita buat program akademik itu bukan hak individu hak UiTM. So bila hak UiTM, bila kita nak menguruskannya, that's why kita lantik PU dan PP supaya kita boleh bergerak dengan lebih dan tanggungjawab itu kita share bersama. So di situ adalah link sea.uitm.my. So boleh tengok kat situ segala perkara yang dinyatakan lah. Okay, penetapan PU dan PP disemak dan ditambah baik dan diedarkan melalui perkeliling akademik 2019 iaitu tajuk dia Pemilikan dan Pengurusan Program Akademik. Okay, proses lantikan juga kita dah tambah baik dan mohon rujuk kepada perkeliling akademik 2022. So saya rasa tuan-puan, kalau tuan-puan PU adalah senarai lantikan semula yang kita dah buat. So kalau ada apa-apa query dan sebagainya, please hubungi kami untuk menyemak dan penelitian semula. Okey, seterusnya Alisa. Slide seterusnya. Okey, terima kasih. Okey, so saya nak menceritakan bagaimana kita menguruskan program akademik tadi kan. So keperluan dia, tujuan PU dan PP ni bukan untuk melihat kepada kekangan, melihat kepada autonomi kan dan sebagainya, tapi kita nak melihat bahawa biar program ini growth dan hijau sentiasa lah kan, hijau sentiasa. Kalau rasa-rasa dia nak kena simbah air, simbah baja, so perlu ada person atau PU yang in charge. PU dan PP ni adalah fokus kepada kampus atau fakulti So ketetapan pemilikan program akademik adalah untuk membantu pihak pengurusan kolej pengajian, fakulti atau pusat akademik atau kampus memainkan peranan masing-masing yang lebih efektif dan efisien dalam menggerakkan autonomi akademik. So kita bagi peluang kepada kampus untuk membangunkan program-program akademik yang baru supaya program-program UiTM di state masing-masing boleh menjadi universiti-universiti yang seperti Shah Alam, seperti Puncak Alam. Itu tujuan dia. Kita boleh berkembang, kita bagi tanggungjawab untuk tuan-puan berkembang dengan lebih hijau dan sebagainya. So that's why kita memberikan tanggungjawab itulah. Dan kita kena pikul bersama. So sebab program UiTM ada 500 lebih. So tak termampu untuk Dr. Syam tu semak satu-satu kan. Semak satu-satu, kita kena separatekan lah tanggungjawab kepada tanggungjawab bersama. So pemilikan masih di UiTM dan di pejabat TNC adalah pengurus lisen lah, kita panggil lisen, bukan lisen sangat pun, tapi kita nak melihat kepada especially di bahagian UHEC dan kami sebagai pelaksana Okay, so kolej semua kolej pengajian, fakulti pusat akademik Cawangan layak untuk menjadi PU atau pengurus bersama. Okay, so peranan bagi pejabat TNCA adalah pemegang kuasa dan pengurus lesen bagi semua program akademik. So untuk PU berperanan membangunkan bertanggungjawab ke atas jaminan kualiti terhadap program akademik. So bila kita dilantik menjadi PU, kampus menjadi PU, kita bertanggungjawab menyemak sama ada program itu mendapat akreditasi semak semula, akreditasi penuh dan juga secara apa kita panggil tadi yang Dr. Syam kata tadi,
the assessment itu berlaku untuk dari segi apa reliability, fairness dan sebagainya itu diambil berat lah. Okay. So PP juga perlu untuk bertanggungjawab bersama-sama dalam memastikan pencapaian atau hasilan bagi suatu program itu yang apa yang dirancang itu dilaksanakan dengan baik dan terancang supaya kita boleh menghasilkan pelajar-pelajar yang cemerlang bukan sahaja dari segi duniawi tapi dari segi ukhrawi. Begitu kan kalau kita melihat kepada falsafah pendidikan negara map dengan falsafah UiTM, besar harapan rakyat Malaysia kepada program akademik yang kita tawarkan. Okay, seterusnya. Okay, so ini adalah aliran pentadbiran dan pengurusan akademik iaitu daripada JAN. JAN, Jawatan Kuasa Akademik Negeri menyokong kemudian dibawa ke JAF atau JAKP iaitu Jawatan Kuasa Kolej Pengajian sebelum ke JKIKU pada masa yang sama juga akan dibawa ke JKPPB untuk audit pematuhan. Dan kedua-dua jawatan kuasa ni akan dibawa Senate sebelum ke MQA dan juga ke JKPT. Okey. Seterusnya. Ya, seterusnya. Okey. So peranan PU dan PP amat penting. So mohon untuk semak perkeliling akademik 2019 ya di mana dari segi pentadbirannya, dari segi pentadbiran program akademik, dari segi unjuran pelajar. So make sure unjuran pelajar tercapai. Kalau misalkan kita ada unjur, kita ada daftar, kita ada tawar, kita ada daftar. So benda-benda ni boleh diakses ya daripada sistem. So bila kita unjur, kita daftar dan kita tawar. So mohon untuk melihat kalau tawaran itu kurang daripada yang sepatutnya. So kita ada masalah. Be fair, be trust. Kita sebagai pejabat TNCA, kita trust kepada tuan-puan. So kadang-kadang kita ada reluctant lah apabila kita baru tahu, tidak dimaklumkan. Kita baru tahu. Kita boleh je tengok setiap kali sebab sistem ada. Tetapi kita bagi kepada autonomi, kepada tuan-puan. Kalau pelajar itu kurang, contohnya bawah 10, so please do something. Jangan tawar juga sebab kita akan ada satu pembaziran resources. Nanti Dr. Razi pula sakit kepala. So itu adalah tanggungjawab bersama terutamanya PU dan juga fakultis lah, Jawatan Kuasa Akademik Fakulti. Dan juga melihat kepada pembangunan dan pengurusan kurikulum, pentaksiran dan penilaian dan juga pemantauan kualiti program akademik. So please bekerjasama dengan ketua unit kualiti dan strategik di PTJ masing-masing. So mereka bersedia untuk membantu memastikan jaminan kualiti lah. Okay, terutama di pihak INCA ya. So di sini saya sertakan juga surat dan sijil PU yang kita telah menyemak kembali dan tuan-puan boleh akses lah di sini. Kalau audit bertanya mengenai lantikan PU, boleh akses di sini mengikut fakulti dan juga program. Okey, seterusnya. Okey. So tadi kita cerita pasal kitaran program akademik. Siapa yang bertanggungjawab, siapa papanya, siapa mamanya kan. Okey. So sekarang bila kita melihat kepada pelajar, kita pelajar dan aktiviti pengoperasian dan pengurusan akademik. So memang kalau tuan-puan kata UiTM tidak efisien, yes, kita mengaku. Tapi kita cuba yang terbaik dan kita ready untuk melaksanakan secara sistem atau secara semi auto. So sebenarnya kalau kita melihat kepada sistem-sistem ni, saya boleh katakan kita boleh berbangga dengan apa yang kita ada sekarang. Sebab sistem ini lengkap dengan kitaran
pengurusan akademik. Walaupun dia pelbagai sistem, tapi dia berintegrasi antara satu sama lain. So contohnya macam tadi Dr. Syam kata consultative alignment di dalam AIMS. So kita mengira kepada SLT, kemudian kita create a JSU. Kalau JSU, kalau the course information tidak lengkap, JSU kita juga tidak akan menghadapi masalah. So it mean that sistem kita ni dalam AIMS dan SIM dengan dia related to each other. Dia akan transfer the integration between sistem lah. Dia tidak dia bercakap lah antara satu sama lain, tu bahasanya ya. So sistem utama akademik ni adalah AIMS, SIM, ICRAS, MyATP, IRAS, POPENS dan juga SUVO. Itu sistem-sistem utama. Dan tuan-puan juga boleh akses sistem ni berdasarkan kepada kapasiti tuan-puan. Kalau tuan-puan adalah resource person, kalau tuan-puan adalah coordinator program, kalau tuan-puan adalah KPP, so different post akan mendapat different screen. So saya ingin berkongsi pasal kitaran sistem akademik di mana dia cukup lengkap dan sehingga hari ini pun kita cuba melengkapkan lagi. Walaupun dia dah dapat 4 star, tapi kita nak cuba dapat 5 star, 6 star lah. Okay, walaupun hari ini tak berapa best kan sistem daripada hari Jumaat menghadapi masalah, tapi bukan sahaja sistem akademik kini, tapi sistem-sistem yang lain. Tapi insya-Allah mereka sedang berusaha lah untuk memperbaikinya. So kita ada tim lain. So that's why kalau ada masalah, kita tidak boleh selesaikan seorang diri. Kita together gitu. Okay, so sekarang ni saya nak share daripada curriculum management sehingga kepada curriculum evaluation atau senang selalu kita CDL, CQI kan yang selalu Dr. Syam present tu kan. Okay, so dalam curriculum management kita ada AIMS di mana di situ ada maklumat khusus, maklumat program, maklumat program, kita ada course mapping, CLO, PLO, dalam AIMS juga kita ada constructive alignment. Setiap assessment kita map kepada CLO, CLO map kepada PLO, PLO bagi sesuatu program. Okay, so kadang-kadang kita tak perasan, sebagai pensyarah biasa kita tak perasan. So sebenarnya nanti saya akan share hasilan PLO attainment tu bagaimana. Apa hasilan PLO attainment yang tuan-puan masukkan markah. Sebagai pensyarah kita hanya tahu gunakan IRAS, masukkan markah bagi pelajar, tengok ada CLO, tak ada test 1, map kepada PLO 1, kita masuk markah kan. So apa jadi dengan markah yang kita masukkan tu dengan program? Nanti lepas ni saya tunjuk Okay. Benda tu juga akan ditanya, telah ditanya oleh panel-panel MQA semasa mereka lawatan ke UiTM Shah Alam. Okay, kemudian kita ada intake, SIM intake di mana kita untuk proses unjuran, auto checking the syarat kemasukan, kan syarat kemasukan yang telah diluluskan oleh Senate dan kita dengan KPT, so kita masukkan kepada sistem intake ni supaya bila pelajar mohon dia automatik layak ke tak layak. Dia bukan kun fayakun dia ada satu sistem. Bukan kun fayakun layak ke tak layak? Tak layak. Tapi macam mana tu dia ada sistem dia. So tim-tim ni bekerja keras walau di belakang tabir. So bila tuan-puan membuat semakan semula dan ada perubahan daripada syarat kan di endorse di Senate dan pemakluman ke JKPT, tim-tim ini akan mengemas kini di SIM intake supaya pelajar-pelajar ini bila memohon dia akan ada satu syarat yang baru. So that's why effective date tu adalah penting lah bagi tim ni. Bila start, bila dan sebagainya itu soalan-soalan mereka lah. Okay. So kemudian bila pelajar itu telah memohon dan mereka dapat daftar kan, automatic daftar. So kalau universiti lain dia kena pergi ke universiti, kena buat dan kena gambar, kena datang
datang physically, tapi alhamdulillah di UiTM ini dia boleh daftar melalui online. Klik satu button, yes, dia akan telah menjadi student UiTM. So itulah nikmat yang tidak nampak lagi. Macam tu. Kepada mereka. So tak apa, tu cerita lain kan. So kemudian bila pelajar mendapat mereka telah mendaftar sebagai pelajar, sebab tu lepas tu kita pergi kepada SIM akademik. Yang kalau tuan-puan sebagai KPP, tuan sebagai AR, so dia adalah status-status 7A, 6A. So kalau AR dah tahu dah 6A tu apa, 7A tu apa, tapi kalau tuan-puan tak perlu hafal pun tu, tapi cuma tuan-puan dekat situ ada nampak senarai pelajar, maklumat pelajar yang dah daftar, apa pelan pengajian dan sebagainya. Okey. Kemudian kita ada sistem iClass timetable. Timetable di mana kita juga ada version 2 version 2.1 di mana kita nak support the flexible learning. Di mana as long as dia memenuhi SLT yang Dr. Syam cerita tadi, 120 atau 123 jam kredit, kemudian dan tak semestinya setiap minggu ada jadual yang sama. Kan, as long as dia memenuhi SLT, face to face berapa jam, blended learning berapa jam, so kita walaupun kita ada 17 minggu, so dengan fleksibel yang kita sediakan, polisi yang kita dan dasar yang kita ada, so insya-Allah kita boleh manage by the system. Okay, kemudian kita ada MyATP. So kalau lihat kepada MyATP ni, kalau tuan-puan pergi ke universiti lain, dia memang jealous. Sebab kita ada fleksibel penyampaian secara fleksibel. Kan, dan kita hanya 39 jam, so dia dikira tuan-puan kita ada KS, kita ada PS, marking pun kita boleh dikira sebagai PS ATS adalah KS campur PS kan, jumlah pelajar juga diambil kira dalam kita punya ATP. Okay. Kemudian IRES, yang IRES ni yang Dr. Syam bagi tahu tadi, daripada consultative alignment kita ada persen, contohnya test apa keperluan untuk pengiraan SLT, so dengan kita convert menjadi jam, menjadi persen, so selayaknya contohnya test 1 mendapat 20%, contoh. So dengan 20% itu kita jadikan dia sebagai memenuhi hasilan CLO dan pada masa yang sama memenuhi hasilan PO. So that's why kita ada kat situ IRES, kalau tuan-puan masih ingat. Kita ada kolom CLO, kita ada kolom PLO supaya indicate dan dia adalah standard bagi semua kampus, bagi semua kampus, bagi sesuatu kod. Kan? Kalau dulu kita ada isu standard di mana di kampus test 1 10%, kalau di kampus A 10%, di kampus B 20%, which is tidak adil. Tidak adil bagi dan hasilan juga berbeza. So dengan sistem ini kita dah tahu bahawa test 1 memenuhi CLO 1 atau knowledge, so dia pemberatnya adalah 20%. Semua orang ada 20% tu. Macam tu itu tujuan utamalah. Okey, kemudian kita ada TESA di mana evaluation of 350 darjah. Apa maksud 350 darjah? Evaluation of the penyampaian dan pengajaran dan pelajaran dari segi pelajar, dari segi peer-to-peer dan juga self-evaluation. So, untuk makluman tuan-puan, di peringkat tuan-puan boleh bentang hasilan ini, boleh akses terutamanya pentadbir akademik dan untuk makluman tuan-puan, di pihak pejabat TNCA juga, kami membentangkan hasilan ni ke Senate setiap semester untuk kita tengok, melihat kepada pemantauan lah, salah satu pemantauan. So begitu juga dengan curriculum evaluation bagi setiap semester, Dr. Syam tu present CDI, CQI setiap semester. Hasilan yang tuan-puan dah bagi melalui Future lah. CDS, CQI itu kan feedback daripada pensyarah, kemudian dikumpul kepada resource person dan
koordinator program kumpul dan juga di pihak kami evaluate secara keseluruhan. So tuan puan juga boleh evaluate dari segi individu program atau khusus. So terpulang nak tak nak kena buatlah kan. Okey, seterusnya itu sistem academic management system cycle. Seterusnya, so perkara penting bagi pihak saya pejabat TNCA bahagian BHCA, perkara penting dalam selepas kelulusan program akademik untuk pelaksanaan. So tuan-tuan dah buat saringan awal, akreditasi sementara. So apa yang perlu untuk tingkat 4, saya berada di tingkat 4 macam sendiri. So apa yang perlu adalah salinan surat JKPT, salinan surat daripada AQA dan borang-borang yang berkaitan. So kalau tuan-puan sebagai koordinator atau AR, so mohon untuk semak parameter-parameter ini. Sebab ini adalah penting. Apapun kalau dalam dokumen yang kita telah luluskan, kalau tersilap memang kita kena kita panggil semak silang di mana kalau program baru buat borang permohonan baru, kadang ada parameter khusus baru, ada pembetulan parameter dan juga plan pengajian. So plan pengajian setakat ni kita bagi akses kepada semua penolong pendaftar di fakulti dahulu. Sebab dia setiap jan dia melalui JAF kan. So kita tak nak tangan-tangan yang ramai lah. Okey, seterusnya. Okay, so ini saya nak share objektif kualiti universiti yang kadang-kadang kita terlupa. So dia semua berkaitan dengan akademik. Begitu juga dengan MQA, dia bertanyakan mengenai objektif kualiti. So kalau tuan-puan semak, saya ada share link tu di INCA juga, website di INCA. So kita melihat kepada semua objek kualiti Universiti Teknologi Mara adalah berkaitan dengan akademik. Enrollment, GOT, program semakan program, GE, Graduate Employability. So memang berkaitan dengan program, memang berkaitan dengan akademik. So mohon untuk disaran bekerjasamalah dengan INCA dan unit ketua kualiti di PTJ masing-masing bagi memastikan setiap perkara ini disemak, diselia dan dipantau lah setiap kali sama ada di mesyuarat jawatan kuasa akademik atau di mesyuarat pengurusan masing-masing. Khususnya. Okay. So saya juga share sebab saya sentuh sedikit, lari sikit daripada program akademik. Saya nak sentuh sikit pasal MyATP sebab dalam panel suara akreditasi ditanya mengenai MyATP. Sebab apa dia berkaitan? Sebab dia adalah managing the resources, pengoptimaman sumber manusia. So mohon untuk tuan-puan semua boleh akses mana-mana moderator MyATP boleh akses semua AR akademik boleh, AR pentadbiran boleh akses laporan MyATP So mohon untuk kami menyarankan supaya laporan ini boleh dibentangkan di mesyuarat eksekutif di PTJ masing-masing mengenai pembahagian KS, penerbitan, keperluan permohonan PTFT juga dan juga kenaik pangkat. So saya nak share ni sebab kami juga ditanya mengenai laporan-laporan MyATP. So alhamdulillah sebab kita dah ada sistem so senang aja kita bagi the reporting lah. So tapi untuk di pihak tuan-puan kami sarankan supaya gunakanlah apa yang kami sediakan ini untuk kebaikan bersamalah, dibincangkan dan dibahaskan di mesyuarat jawatan kuasa akademik dan juga mesyuarat eksekutif di fakulti masing-masing. Seterusnya. Okay, so ini ada satu lagi share yang ini memang kita nak bantulah Dr. Syam Dr. Syam sebab Dr. Syam dah cerita pasal JSU, Dr. Syam dah cerita pasal CLO. So kita ada penyediaan PLO attainment. So ini juga ditanya dalam panel MQA. So
dan dia link daripada SIM kepada AIMS, kepada IRAS dan kepada balik SIM. So tuan-puan sebenarnya boleh melihat kepada report PLO attainment kalau tuan-puan access kepada level access adalah ketua pusat pengajian atau koordinator. So di SIM adalah skrin 23. Seterusnya. Alisa. Okay. So ini adalah skrin 23 PLOA PLO attainment dan yang lain tuan-puan boleh explore tapi saya nak fokus kepada number 4 di situ. Laporan program learning outcome attainment. Tadi Dr. Syam ada cerita SLT apa dia dan hasilannya bagaimana bagi sesuatu program. Contohnya kita ada kohort 60 kan? Kemudian dia bergraduat pada semester 6. So masa kita nak semak, apa yang kita nak semak sebenarnya? Kita nak semak hasilan bagi sesuatu program tu kita nak kena semak lah. So apa indication untuk menyemak? Apa kelemahan, apa kelebihan, apa yang perlu, apa intervention yang kita boleh buat kepada program kita semasa membuat semakan kurikulum. So laporan ini membantu tuan-puan. So kalau tuan-puan nak buat manual memang setahun pun tak siap kot. So kita dah ada sistem. Kita dah ada sistem yang boleh membantu tuan-puan. Senang aja. Klik satu button saja. InsyaAllah ada. InsyaAllah boleh. So saya ada ambil satu siapa? Syatila. Saya ada share tadi. Boleh share ke Syatila? Yang tadi tu. Saya ambil AC 220. Boleh Dr. Jat Okay. Saya ada complete set lah. Kalau nak di sistem nanti takut ada masalah. So saya dah download dalam bentuk PDF. Saya nak share macam mana baca. Sebab ada beberapa kali saya kata ada pertanyaan macam mana nak baca ni Dr. Su. Saya tak apa saya share. Boleh Setia ke Alisha? Yang PDF yang saya baru share tadi. Boleh. Tunggu sekejap Okay, ada yang tahu, ada yang pernah guna, ada yang tak pernah guna. So yang pernah guna tu tak alhamdulillah. Besarkan sikit. Okay. So ini adalah hasil daripada skrin 23.4 tadi So ke kiri sikit. Terima kasih. So ini saya based on search key search key saya search semua kampus, semua fakulti, program AC 220 intake 2019 4. Maknanya Oktober 2019. Yang tadi Dr. Syam cerita tadi, apa sebenarnya kita nak buat tu? Apa hasilnya? Inilah hasilnya. Contohnya bila kita dah buat semakan kita start semakan program tu 2019. So kita nak tengok hasilnya, hasil learning outcome. So cara dibaca contohnya ini semester 1, ini bagi semua kampus. So tuan-puan boleh akses kampus mana yang nak, tapi saya akses semualah. Okay. So cara baca dia contohnya ini di sebelah kanan tu kod khusus. Kod khusus untuk semester 1 ini adalah senarai khusus yang kohort 2019-4 ambil. Ada yang subjek pilihan, ada MPU. Contohnya, situ tu ada yang ambil semester 1 ambil 2561, dia ambil 55. So, kita masukkan sekali. So, kalau tengok header tu, dia ada PLO 1, PLO 8. So, makna kata bagi kod khusus yang pada semester 1 mereka mendaftar, ada PLO 1 hingga PLO 8. So kod-kod tu nanti you all tengoklah. Contohnya 1 knowledge, kedua skill. So kita ada 17 dekat AIMS kan. So sebab gabungan daripada MOHI yang lama dengan MQF yang baru. So ini cara dia. So dia secara average bagi semua orang. Contohnya lah ACC 406. Hello, saya tak tahu you all dengar ke tak, tapi kita teruskan je kan terima kasih. ACC 406 iaitu khusus yang didaftarkan pada pelajar-pelajar kohort 2019 4 dan dia mendapat secara keseluruhannya
pada PLO 1 83. Which is bagus lah. Dia punya AC406 tu map kepada PLO 1, PLO 5 dan PLO 7. So bagus nampak dia ada 83% dapat A, 74 dengan 85. Okey, kita tengok ADS 411. Okay, 411 Kita tengok PLO 1E, PLO 4 83A. So dekat sini kita nampak knowledge dia 34 je untuk average bagi semua pelajar, tapi komunikasi baik. So apakah benda tu? So you all sebagai pakar bidang boleh evaluate lah, terutamanya ADS 411. Macam mana evaluation hasilan komunikasi mereka average-nya A tapi knowledge dia E. Ada banyak soalan kat situ kan. Yang itu adalah intervention semakan yang perlu dalam semakan kurikulum. Boleh terutama contohnya lagi ADS 460. E lepas tu PLO 6 dapat A. Dengan PLO 8 A. Untuk semester 1. Tu dan seterusnya lah. So ini adalah yang ini yang perlu tuan-puan di jawatan kuasa masing-masing menyemak sama ada dekat mana kita boleh tambah baik. Bukan kita nak calar siapa, tapi di mana kita nak tambah baik. Yang itu perlu dilihatlah. So kita di HA ni kita bagi sediakan lagi platform. So dah ada sediakan platform untuk kemudahan tuan-puan. Okey, seterusnya kalau kita tengok bawah. Tengok bawah ni semester 1 teruskan ke bawah. Terus ke bawah. Okey. So kita tengok attainment bawah tu. Attainment. Bawah sekali kan, row bawah kan. So itu adalah attainment yang untuk pada semester 1. Memanglah kena F sebab dia masih semester 1, dia tak cukup lagi. Tak cukup lagi skill dia. Walaupun dia dapat A pada PLO 1, tapi untuk secara keseluruhan dia belum mahir lagi sebab dia baru semester 1. Itu yang kita lihat. Adakah semester 1 kita nak cukupkan 100 atau masih 20% ke atau 50% ke untuk pulang kepada bidang masing-masing. Tu kita kena tengoklah target berapa tapi hasilan berapa. Kan? Okay, so kalau AAC 220 dia sama semester 6 kan? Cuba kita tengok semester 6. Semester 6. Alisha ke Setia ni? Kita tengok semester 6. Tuan-puan tengok semua-semua tu. Terpulanglah kita dah ada sistem kan. Tengok attainment pada semester 6. Attainment pada semester 6. Okey itu itu. Bila kita tengok tu okey. PLO 1 berapa. Cuba tengok So kita nak secara average-nya knowledge bagi pelajar. Hello. Knowledge bagi pelajar yang kita dah bergraduat contohnya B-. Perlu nak tambah baik atau macam mana itu average lah. Average. So itu data yang kita boleh gunakan untuk melihat kepada mereka bergraduat. Knowledge berapa, skill berapa, whatever lah yang 11 MQF 2.0 tu. So oleh sebab kita ada version banyak kan, ada perubahan MQA tu. So focusing on a keyword lah, bukannya number, bukannya PLO 1. Sistem kita bagi PLO 1 sampai 17, tapi bila you all baca, you all boleh tahu di mana PLO yang berkaitan. Macam tu. So itu adalah PLO attainment yang selepas ini kami harapkan, saya dengan Dr. Syam harapkan, gunakanlah sebaiknya terutama dalam CDL-CQI lah. Gitu. Okey. Selesai yang tu. Ada lagi ke slide ke? Alisa. Sekejap saya lupa lah. Saya rasa saya dah selesai kot. Selesai. So alhamdulillah. Kalau ada apa-apa boleh bertanya kan Dr. Syahid? Kita open. Kita open. Kita sampai pukul berapa? 4 suku 4 suku betul. Okey, terima kasih. Saya bagi balik kepada
Alisha lah untuk seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Teknologis Dr. Syamsul Nur Azlan Muhammad dan Profesor Madya Teknologis Dr. Suryani Arifin di atas perkongsian tersebut. Sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang pertanyaan, tuan-puan boleh kemukakan soalan di ruangan chat dan Q&A. Untuk makluman, sesi webinar berikutnya akan berlangsung pada 18 Mei 2023. Jika tak ada soalan, kita akan sudahi majlis kita pada hari ini. Untuk makluman, saya mewakili pihak INCA dengan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga UiTM yang telah mengikuti webinar ini. Kami mohon maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan sepanjang mengendalikan webinar pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Doktor. Selamat Hari Terima kasih, Raya. Minta Doktor. maaf lahir batin. Selamat Hari Raya. Terima kasih, Selamat Doktor. Hari Raya. Hai. Bye.